Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 55, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. وأما برهان كون ما فعل الممكنات أو تركها جائزا في حقه تعالى فلأنه لو وجب عليه شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا وذلك لا يعقل. Jadi sambung perbahasan dalil yang terakhir bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat harus bagi Allah membuat setiap perkara yang boleh dibuat ataupun meninggalkan buat benda yang boleh dibuat. Tu bahasa dia. Benda yang boleh dibuat ni, benda yang harus pada akal, boleh ada, boleh tiada. Tu makna boleh dibuat. Jadi sifat haruh bagi Allah yang terakhir pada bab ketuhanan ni ialah wajib kita i'tiqad Allah boleh untuk mencipta benda yang boleh cipta dan boleh Allah meninggalkan mencipta benda yang boleh dicipta. Jadi Allah Ta'ala ada pilihan ke atas dia. Dia boleh kehendak kita ni boleh ada, dia boleh kehendak kita ni tiada. Dia boleh kehendak apa yang berlaku ke atas kita sepanjang kita hidup. Dan dia boleh untuk tidak berkehendak benda yang sepatutnya berlaku ke atas kita. Contohnya Allah Ta'ala boleh memilih kita ni hidup sengsara atau bahagia. Harus pada Allah. Kita ni boleh Allah Ta'ala berkehendak atas kita ni orang yang fasik ke orang yang beriman. Boleh berlaku atas Allah. Allah Ta'ala berkehendak kita ni ataupun mencipta kita ni dalam keadaan sempurna tubuh badan ataupun tidak. Juga Allah Ta'ala boleh buat belaka. Tu makna harus Allah mencipta benda yang boleh dicipta dan harus meninggalkan mencipta benda yang boleh dicipta. Jadi tu asas akidah yang terakhir dalam sifat ketuhanan Allah. Maka sekarang dia masuk kepada dalil kenapa kita kata Allah boleh buat, boleh tinggal benda tadi. Kenapa kita tak kata Allah wajib buat kita? Kenapa kita tak kata Allah mustahil buat kita? Kenapa kita kena kata harus Allah buat kita? Jadi sekarang dia nak bubuh dalil supaya terangkat dan hilang syubhat, kemusykilan yang mungkin selama ni kita ragu-ragu. Maka dia kata,
Dan ada pun tanda, dalil lah tanda tu. Tanda yakni dalil keadaan memperbuat segala mungkin. Allah Ta'ala boleh mencipta segala benda yang boleh dicipta. Atau meninggalkan segala mungkin, meninggalkan memperbuat segala mungkin. Ataupun Allah Ta'ala tidak buat benda yang boleh dicipta tu atas kehendak Tuhan berlaku. Jadi kalau Allah Ta'ala ada pun dalil dia, dalilnya ialah harus pada hak Allah Ta'ala. Itu semua tu harus pada hak Allah Ta'ala, harus pada zat Allah Ta'ala. Allah boleh untuk mencipta benda yang boleh dicipta. Allah Ta'ala boleh meninggalkan mencipta benda yang boleh dicipta. Harus pada Allah. Kerana apa? Maka kerana bahawasanya, jikalau wajib atasnya, atas Allah, sesuatu daripada mungkin tadi. Kalaulah Allah Ta'ala wajib untuk mencipta manusia, kalaulah Allah Ta'ala wajib mencipta alam, Allah Ta'ala wajib mencipta bumi dan sebagainya, ataupun mustahil, tak jawab gitu, ataupun mustahil pada akal, tak boleh Allah buat gitu. Mustahil Allah mencipta dunia, mustahil Allah Ta'ala mencipta langit, mustahil Allah Ta'ala mencipta jin dan manusia. Kalau jadi gitu, niscaya bertukarlah. Niscaya bertukarlah mungkin itu. Bertukar tu bukan bertukan. Tu. Bertukar tu. Kalau bahasa Arab dia panggil lanqalabal mungkin. Niscaya bertukarlah mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Noktah. Okay, sekarang kita nak terima dalil. Bagaimana bukti Allah Ta'ala itu boleh untuk mencipta benda yang boleh dicipta dan boleh untuk meninggalkan mencipta benda yang boleh dicipta. Dalilnya ialah kita satu benda ni, sesuatu perkara tu tak terlepas pada tiga. Kita belajar dulu hukum akal. Hukum akal ni tiga. Pertamanya wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Wajib, apa maksud wajib? Wajib ni maknanya kita pada akal kita tak boleh terima benda tu tak ada. Tu wajib. Tak boleh terima benda tu tak ada pada dia. Contohnya Allah mesti wujud. Tak boleh kita terima Allah tu tak ada. Wajib lah tu. Mesti terima di akal kita Allah Ta'ala itu ada. Mesti terima di akal kita Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, contoh. Tu semua wajib lah kau. Wajib makna kita wajib. Wajib maknanya kita pada akal tak boleh terima dia tu tak bersifat dengan sifat tersebut. Tu makna wajib. Kalau mustahil pula, mustahil pula benda yang kita tak dapat terima di akal kita, benda tu ada. Terbalik Terbalik hak wajib. Contohnya Allah Ta'ala lemah. Nak terima di akal kita Allah Ta'ala lemah tu tak boleh. Kerana Allah yang mencipta langit, bumi dan sebagainya. Tak boleh terima Allah itu lemah. Walau pelbagai mana sudut sekalipun. Walaupun dari celah-celah sudut mana sekalipun, kita tidak boleh mensabitkan Allah lemah. Jadi mustahil tu. Sebab apa mustahil? Allah Ta'ala nak sabit lemah di dia tu tak boleh. Tu mustahil. Nak sabit Tuhan lain selain Allah tak boleh. Tu mustahil. Tu mustahil. Benda yang pada akal tak boleh terima benda tu ada. Tak boleh terima di akal kita benda tu ada. Kalau wajib pula tak boleh terima kalau benda tu tak ada. Terbalik. Tu dua benda. Wajib harus. Wajib harus. Wajib dengan mustahil. Dan yang terakhir, boleh terima dua-dua. Nak ada boleh, nak tak ada pun boleh. Harus. Tu harus tu. Harus ni hukum akal ni dalam akidah ni, bukan hukum syarak. Jangan tukar. Jangan tukar kata, maksud kita kata Allah wajib bersifat kudrat tu mana Allah ada pahala, Allah Ta'ala kudrat. Bukan. Tu hukum syarak. Hukum syarak ni lain daripada hukum akal. Sebab tu kita kena tengok perbincangan dari sudut apa yang dibahaskan. Kalau dibahaskan hukum syarak, betul
Wajib tu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang diberi pahala, dijanji beri pahala kalau buat, dan dijanji beri seksa kalau tinggal. Tu wajib syarak. Bukan bermakna Allah ada sifat kudrat tu wajib, makna Allah selama mana ada sifat kudrat, Allah ada pahala. Bukan gitu. Tu silap faham tu. Tu. Begitu juga kalau kita kata harus. Bukan makna harus syarak tu. Maknanya kalau kita buat pun tak ada pahala, kalau kita tinggal pun tak ada pahala. Tu harus syarak. Bukan bermakna Allah Ta'ala buat alam atau tidak buat alam ni tak ada pahala bagi Tuhan. Bukan gitu. Itu pahala tak pahala tu hukum syarak. Itu duk bincang bukan hukum syarak ni, hukum akal. Akal terima kedok. Tu maksud dia. Hukum akal tu makna kita di akal yang Allah beri fikiran yang jelas ni, fikiran hak yang akal yang sejahtera ni, yang sihat ni, yang tak sakit ni, boleh terima ke tak? Begitu. Macam kita katalah 2 tambah 2 sama dengan 3, boleh terima tak? Tak boleh terima itu. Sebab apa? Sebab akal kata itu. Akal tak boleh terima 2 tambah 2 sama dengan 3. Tak boleh. Buatlah tesis besar mana pun, tak akan boleh menangkis hujah 2 campur 2 sama dengan 4. Tak boleh kata selain 4. Jadi kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, adakah tu sebut dalam Quran? Tak ada. Sebut dalam hadis ke 2 tambah 2 sama dengan 4? Tak ada juga. Lepas tu, tahu melalui akal. Tu. Jadi akal salah satu sumber ilmu. Tak boleh kita kata, ni semua akal belakang. Orang guna Quran sunnah. Bukan. Akal termasuk salah satu sumber ilmu. Tu kata Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Aqaid An-Nasafiyah. Sumber ilmu ni 3. Utamanya akal, keduanya khabar mutawatir, yang ketiganya ialah panca indera. 3 ni. Tak akal, khabar mutawatir. Contoh kita kata Kaabah di Mekah. Mana kita tahu kalau kita tak pernah pergi? Mana kita tahu? Sebab ramai orang cakap gitu. Tu khabar mutawatir. Tak ada orang boleh tipu. Semua pakat bohong belaka. Kata Kaabah di Mekah. Tak boleh. Semua pakat nak bohong ke kita belaka. Kata Kaabah tu di Mekah. Tak boleh. Tu dia panggil mutawatir. Tahap yang tak boleh tipu siapa-siapa. Tahap yang orang tak boleh sepakat tipu. Tu mutawatir. Jadi 2 tambah 2, kita faham 4 daripada mana? Akal. Daripada akal. Okey, kembali pada harus. Harus di sini harus akal. Maksud apa dia? Boleh ada, boleh tak ada. Boleh Allah buat, boleh Allah tak buat. Boleh Allah berkehendak, boleh Allah tak berkehendak. Tu maksud dia. Jadi sekarang ni kalau kita kata kita ni wajib Allah buat, maknanya kita ni bukan benda harus. Kita ni, kewujudan kita ni bukan lagi haruslah. Bahkan kewujudan kita ni jadi wajib. Sudah. Tu. Bila kewujudan kita ni jadi wajib, sama dengan Allah Ta'ala. Kewujudan Allah wajib, kewujudan kita pun wajib juga. Sama dengan Tuhan. Dan bila kewujudan kita ni wajib, mana kewujudan kita tidak memerlukan kepada pencipta. Begitu ke? Tak boleh gitu. Maka sebab tu kita kata Allah tidak wajib buat kita. Allah tidak wajib mengutuskan Rasul. Tak wajib. Allah harus mengutuskan Rasul. Bukannya wajib mengutuskan Nabi SAW. Tapi harus. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, wajib Allah Ta'ala itu mengutuskan Rasul. Wajib. Itu Mu'tazilah. Sebab apa dia kata wajib? Sebab dia kata untuk maslahat umat. Kalau Allah tidak lantik Rasul, umat dalam keadaan kebinasaan. Buat maksiat. Kufur dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang bagi tahu sekian-sekian hukumnya wajib, sekian-sekian hukumnya haram. Maka itu maslahat umat. Maka Allah wajib mengutuskan Rasul. Itu Mu'tazilah. Tak betul tu. So apa tak betul? Implikasi ataupun kita panggil kesannya ialah kita seolah-olah mengatakan Allah ada seseorang yang menekan dia untuk mengutuskan Rasul. Ada seseorang yang menekan Tuhan untuk mengutuskan Rasul. Tak boleh cakap gitu. Bila kata wajib ni, ada sesuatu yang menekan dia. Macam kita ni, wajib semayang. Sebab apa? Sebab Allah tekan kita.
Rasul tekan kita, syarak tekan kita. Kita pun mesti buat. Suka tak suka kena buat juga. Sama juga haram. Haram tu ada seseorang iaitu pensyariat syariat kita menekankan kita jangan buat. Kalau buat dosa. Layakkah bagi Allah Ta'ala ada seseorang yang menekan Tuhan untuk buat kita? Tak boleh. Itu hak wajib. Mustahil pula. Kalau Allah Ta'ala tidak boleh, kalau Allah Ta'ala tidak harus mencipta makhluk, ataupun tidak harus untuk tidak buat makhluk, adakah Allah Ta'ala kita boleh kata mustahil buat makhluk? Tak boleh juga. Kalau Allah Ta'ala mustahil buat makhluk, sekarang ada makhluk, elok-elok ada. Macam mana kita nak kata Allah mustahil buat makhluk? Allah Ta'ala mustahil buat makhluk. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Sebab kita sekarang dapat dibuktikan dengan musyahadah. Panca indera kita, lihat, penglihatan, pendengaran, pejabat kita, kulit kita, lidah kita, hidung kita. Semua ada panca indera yang membuktikan ada makhluk sekarang ni. Tak boleh nak nafi. Kalau kita kata Allah mustahil buat makhluk, dah sekarang ni makhluk ke apa yang kita hidup ni? Jadi bercanggah dengan panca indera hak yakin. Maka mustahil kita kata Allah mustahil buat alam. Tak boleh. Tak boleh cakap gitu. Lepas tu, bila tak boleh kata Allah mustahil buat alam, bila tak boleh kata Allah wajib buat alam, maka yang terakhirnya Allah boleh buat alam. Allah harus bagi dia buat alam. Harus bagi Allah buat alam. Harus Allah Ta'ala tidak buat alam. Begitu. Itu yang sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut ciptaan makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang demikian itu, demikian bertukarnya benda haruh jadi wajib, bertukarnya benda yang haruh jadi mustahil tu tiada diterima oleh akal. Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Sebab apa? Sebab jadi bertukar hakikat jaiz, hakikat haruh tu jadi wajib atau jadi mustahil. Ditukar hakikat. Tukar hakikat ni maksud gini. Kita ni manusia. Orang panggil manusia. Tiba-tiba orang panggil kita ni jin. Boleh tak? Tak boleh. Kalau kita kata kita ni jin, makna bertukar hakikat itu. Hakikat kita bukan lagi manusia, tapi jin. Boleh tak gitu? Tak boleh. Bertukar hakikat lagi. Kita tengok, di depan kita ni ada meja yang 4 segi ni. Kita panggil meja. Ni hakikat dia. Lepas tu kita kata, bukan meja ni. Lepas tu, pen. Boleh tak? Kita kata, yang 4 segi hak besar warna koko depan masjid kita ni, dia panggil pen bukan meja. Boleh tak gitu? Tak boleh terima kita. Sebab memang kepala otak kita faham, hak ni namanya meja. Bukannya pen. Kalau kita katakan ini pen, makna bertukar hakikat meja dengan pen. Sekarang ni kita kata benda tu harus Allah buat. Kita ni manusia, harus Allah buat. Kita ni manusia, harus Allah tidak buat. Tiba-tiba kita kata, kita ni wajib Allah buat. Mana kita ni benda yang bukan harus lagi. Benda kita ni wajib ada. Bukan lagi harus ada. Ataupun kita kata Allah Ta'ala mustahil buat kita ni. Mustahil mencipta kita. Maka kita ni termasuk benda yang mustahil. Bukan benda yang harus. Boleh tak kita ni panggil kita ni benda yang mustahil? Tak boleh, sebab kita ada. Boleh tak kita ni panggil kita ni benda yang wajib? Tak boleh, sebab kita ni ada mula. Kalau kita ni wajib ada, tak ada mula. Tak ada mula sama dengan Tuhan. Sejak azali semua pakat ada berlaku. Sebab apa? Sebab manusia ni wajib ada. Kalau kita kata gitu, maka tak boleh berlaku. Nak kata wajib ada manusia tak boleh, mustahil ada manusia tak boleh. Akhirnya kita kata harus Allah mencipta manusia, harus Allah tidak mencipta manusia. Maka kita ni harus ada, harus tak ada. Begitu. Kerana hakikat jaiz itu, hakikat benda haruh ni ialah barang yang sah adanya ada barang dan tiadanya tiada barang. Jaiz, benda haruh. Haruh ni makna benda tu boleh ada, boleh tak ada. Tu ya. Kalau hak wajib ni mesti ada. Tak boleh terima tak ada.
Dia tidak ada awal. Kerana dia kalau terima awal, makna dia tak ada. Wajib ni benda yang tak boleh tiada. Mesti ada. Tu wajib. Lepas tu Allah Ta'ala kita kata Allah ni tidak ada mula. Allah bukan ada mula pada kewujudan Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sedia kala qadim, azali. Allah Ta'ala akan datang tak boleh terima, tiada juga. Kerana Allah ni kekal, baqa' selama-lamanya. Kita tak. Kita ni awalnya tiada, akhirnya pun akan tiada. Tu kita. Awal tiada. Mana? Kita lahir tahun 1980, 1979. Ada awal. Mana 1978 kita tak ada. 1960 kita tak ada. 1900 kita tak ada. Lepas tu hiduplah 1980 tu. Hidup sampailah 2050 tak ada pula. Tak ada pula. Mana tak ada tu? Mati lah. Mati ke, hancur badan ke, ikut lah. Mati tak ada. Jadi kita ni diselangi, dicelahi oleh dua tak ada. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Tu kita. Allah Ta'ala dulu pun tak boleh terima tak ada. Akan datang pun tak boleh terima tak ada. Tu Allah Ta'ala. Tu hebat Tuhan. Dan hakikat wajib itu barang yang tiada terupa, tiada terbenar, tiada terima akal kita pada akal, melainkan adanya, ada barang jua. Tu hakikat wajib. Wajib ni akal kita tak boleh terima benda tu tak ada. Senang cerita. Maknanya akal kita hanya terima benda tu ada. Tak boleh terima benda tu tak ada. Sifat Tuhan mesti ada. Zat Allah mesti ada. Tak boleh tak ada. Itu ialah hak wajib. Zat Allah, sifat Tuhan. Tu ya. Satu lagi benda hak wajib. Apa dia? Tak ada makhluk sejak azali. Wajib. Tak ada makhluk sejak azali, wajib. Mesti tak ada makhluk sejak azali. Kalau kita ni boleh ada sejak azali, maknanya tiada makhluk tu tak wajib lah. Tiada makhluk jadi harus pada sejak azali. Sejak azali tak ada makhluk tu wajib. Sebab tu Allah ketika azali tak ada benda lain selain Allah. Hanya Allah dan sifat dia. Tak ada benda lain. Itu wajib tak ada makhluk sejak azali. Dan hakikat mustahil ialah barang yang tiada terupa, tiada terbenar, tiada terima pada akal, melainkan adamnya barang. Adam ni tiada lah. Maksud apa dia? Mustahil ni ialah benda yang akal tak boleh terima, benda tu ada. Senang. Maksudnya, akal hanya boleh menerima, benda tu tak ada. Tu ya. Sekutu Tuhan, akal kita tak boleh terima, sekutu Tuhan tu ada. Akal hanya boleh terima, sekutu Tuhan tu tak ada. Tu ya. Tak boleh terima kita kata, sekutu Tuhan ni ada 1900 dulu. Tak boleh. Sekutu Tuhan ni akan ada pada tahun 3128. Tak boleh. Sebab dia benda mustahil. Mustahil ni kewujudan dia tidak akan terwujud. Kewujudannya tidak akan sabit. Dia tu tak akan ada dulu, kini, selamanya. Tu mustahil. Macam kita katalah. Macam kita kata apa? Orang mandu ni mustahil ada anak. Maksud dia, dulu, kini, selamanya, orang mandu tak akan boleh ada anak. Kecuali Allah Ta'ala menjadikan dia tu tak mandu, bolehlah ada anak balik. Cuma kalau jenis pesek mandu tu, boleh dapat anak? Tak boleh. Kita kata mustahil, tak boleh terima. Tak boleh terima dia tu ada anak. Dulu, kini, selamanya. Selama mana ada mandu. Selama mana dia tu mandul. Kalau Allah tidak membuatkan dia mandul lagi, sudah sihat, dia boleh dapat anak. Dia boleh dapat anak, dia boleh tak dapat anak. Bila boleh dapat anak, boleh tak dapat anak, jadi harus. Harus dapat anak. Harus tak dapat anak. Bila? Bila tidak mandu. Bila mandu, mustahil ada anak. Tu. Dan bila kita tidak mandu, tak boleh kata wajib ada anak. Tak boleh tengok. Sebab yang menjadikan anak tu Allah Ta'ala. Bila benda yang menjadi ni, benda tu mesti ada awal. Tu. Mesti ada awal. Dia didahului tiada. Jadi anak kita ni baharu. Boleh ada anak, boleh tak ada anak. Gitu. Maka jadi hakikat yang jaiz itu, yang haruh tadi itu, jadi hakikat wajib dan hakikat mustahil.
Kalau kita kata kita ni wajib Allah buat, jadi kita ni bukan benda haruh lagi lah, jadi wajib. Kita ni kita kata Allah Ta'ala ni mustahil buat kita, maka kita ni bukan lagi benda harus, benda mustahil kita ni. Adakah begitu? Tidak. Kita ni bukan benda wajib. Yang wajib zat Allah, sifat Tuhan, tiada makhluk. Itu wajib lah. Sejak azali sabit daripada tu. Apa dia? Sabit sejak azali zat Allah, sabit sejak azali sifat Allah, sabit sejak azali tiada makhluk. Tu. Mustahil ada makhluk lah. Mustahil. Mustahil ada makhluk. Mustahil ada makhluk. Betul ke tak? Tak betul juga. Sebab apa? Sekarang kita dapat buktikan dengan panca indera bahawa kita ni ada. Ada kipas, ada meja, ada kursi, ada orang, ada tu, ada ni. Tu maknanya makhluk ni ada. Maka mustahil kita kata kita ni mustahil ada. Tak boleh tak boleh kita kata kita ni mustahil ada. Tak boleh. Dan tak boleh juga kita kata mustahil kita ni tiada. Tak boleh. Tu. Sebab kita bukan benda yang wajib ada. Dan kita bukan yang benda yang mustahil ada. Kita bukannya benda yang wajib tiada. Dan bukan benda yang mustahil tiada. Dua-dua tu bukan berlaku. Bahkan kita ni boleh ada, boleh tiada. Boleh itu haruh. Bila haruh, makna Allah boleh buat, Allah boleh tinggal. Allah boleh cipta kita, Allah boleh tak cipta kita. Itu kata haruh. Maka tiada sah dihukumkan oleh akal perkataan itu. Perkataan kata benda haruh jadi wajib, benda haruh jadi mustahil. Tak boleh. Tak boleh kita terima di akal kita, kita kata haruh ni wajib sebenarnya, haruh ni mustahil sebenarnya. Tak boleh. Seperti mana kita tak boleh terima 2 tambah 2 ni sebenarnya 3. Tak boleh. 1 tambah 1 sama dengan 11. Tak boleh. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tak boleh kata 11. Sebab apa? Sebab akal tak boleh terima. Sama juga akal tak boleh terima benda hak haruh tu kita kata wajib, benda hak haruh tu kita kata mustahil. Tak boleh. Habis selesai bab ketuhanan. Habis baru habis 55 muka surat. Tu. Ni sekarang nak masuk pula bab kenabian. Bila bab kenabian ni mudah sikit lah. Bab-bab nabi. Lepas tu lepas bab-bab nabi akan datang lebih mudah lagi. Bab sam'iyat. Benda kiamat-kiamat. Lepas tu, on the way nak habis lah. Ni dah lebih separuh kitab dah ni. Maka dia pun kata, dan tatkala selesai daripada menyatakan barang yang ta'alluq. Ta'alluq ni berkait. Bukan ta'alluq sifat tu. Kan? Ta'alluq ni berkait lah. Selepas selesai dah kita jelaskan. Musannif kita ni, pengarang kitab kita ni, bila dah selesai menjelaskan benda yang berkait bagi uluhiyah. Uluhiyah ni ketuhanan. Benda yang berkait dengan ketuhanan, iaitu barang yang wajib, iaitu sifat-sifat yang wajib sabit bagi Tuhan. Dan barang yang mustahil, iaitu sifat-sifat yang mustahil sabit bagi Tuhan. Dan barang yang harus baginya bagi Allah, iaitu benda yang boleh kita sabit pada Allah Ta'ala. Satu benda lagi bukan benda hak wajib bagi Allah, benda hak mustahil bagi Allah, benda hak haruh bagi Allah ni, tiga-tiga ni wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad ada sifat yang sabit di Tuhan. Wajib i'tiqad ada sifat yang tak boleh ada di Tuhan. Dia panggil mustahil. Dan wajib kita i'tiqad Allah boleh buat, Allah boleh tinggal. Hak tu harus bagi Tuhan. Bukan maksudnya sifat yang haruh bagi Allah ni macam ni. Kita kata Allah boleh bersifat sekian, Allah boleh tak bersifat sekian. Bukan itu. Allah boleh bersifat sekian, Allah boleh tak bersifat sekian. Itulah harus bagi Allah. Bukan. Jangan silap hurai pula. Sifat wajib, sifat yang haruh bagi Allah, maksudnya ialah kita wajib beriktikad Allah boleh buat makhluk, Allah boleh tidak mahu buat makhluk. Tu maksud haruh tu. Wajib kita i'tiqad benda tu haruh bagi Allah. Apa haruh tu? Boleh nak buat makhluk, boleh tak mau buat makhluk. Itu haruh. Haruh dari sudut tu wajib kita i'tiqad.
Silap. Apa? Takut silap faham. Tu. Maka sekarang mana? Waktu dia tulis ni lah. Sekarang, waktu dia tu. Maka sekarang, masuklah menyatakan barang yang ta'aluk, yang berkait pada hak nubuwah. Pada hak kenabian. Masuk pula bab, seterusnya bab kenabian. Nabi-nabi ni nampak macam mudah, tapi sebenarnya ada benda yang kadang-kadang mungkin terlepas pandang. Maka dia kata, dan pada hak nubuwah dan risalah pula. Nubuwah dengan risalah ni kalau kita terjemah, nubuwah tu kenabian, risalah kerasulan. Dah beza apa dua tu? Kenabian, kerasulan. Kenabian, orang yang mendapat kenabian tu dia panggil nabi. Orang yang dapat kerasulan tu dia panggil rasul. Rasul dengan nabi ni khilaf ulama sama ke tak? Pendapat mu'tamad tidak sama. Pendapat mu'tamad tidak sama. Dah tu kalau tak sama apa dia? Nabi tu dia tidak disuruh oleh Allah untuk sampai kepada umat. Tu nabi. Rasul ni Allah Taala suruh sampai kepada umat. Tu rasul. Tu beza. Jadi Nabi untuk diri dia sahaja, wahyu-wahyu yang disampai, yang diterima tu untuk dia sahaja, tak disuruh sampai ke umat. Kalau Rasul, disampai untuk dia dan suruh disampai pada umat. Tu Rasul. Tu bagi pendapat yang membezakan keduanya. Maka dia pun sebut, maka adapun makna Rasul itu, insanun awhallahu ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa illam yu'mar bitablighihi fahuwa nabiyyun fa kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan wan nabiyyu a'ammu war rasulu akhassu. Iaitu maksud dia, siapa rasul ni? Manusia. Bila kata manusia, bukan malaikat, bukan jin. Jadi tak boleh kita kata ada rasul di kalangan malaikat, tak boleh. Tak boleh kita kata ada rasul di kalangan jin, tak boleh. Tanpa menafikan, ada pendapat yang mengatakan jin pertama yang jadi rasul namanya Yusuf. Tapi itu bukan benda hak wajib kita i'tiqad. Benda hak bukan qat'i. Benda yang bukan qat'i dia panggil. Yang qat'inya Nabi dan Rasul ni mesti manusia. Sekarang ni Rasul. Rasul ni manusia. Bila manusia, terkeluarlah malaikat, terkeluarlah jin. Manusia tadi yang diwahyukan Allah kepadanya, kepada manusia dengan syarak. Jadi bukan manusia kita lah. Kita dia tulis manusia. Bila Rasul dia kata manusia, termasuk kita. Lepas tu, bila kata manusia ni kita, macam mana nak keluarkan kita? Dia tambah lagi. Manusia yang diwahyukan Allah kepadanya. Mana kita ni bukannya Rasul lah. Terkeluarlah kita ni Rasul sebab kita tak dapat wahyu. Jadi terkeluarlah manusia yang tak dapat wahyu. Kita lah. Kita bukan Rasul. Jadi siapa mengaku dia Rasul, tak kena. Tu yang dihukumkan, yang diwahyukan Allah kepadanya dengan syarak. Dan suruh menyampaikan akan dia, akan syarak tadi. Ni nak mengeluarkan Nabi. Kalau Nabi, dia seorang manusia. Dan diwahyukan Allah kepadanya dengan syarak. Tapi tak suruh menyampai. Itu Nabi. Kalau Rasul, disuruh menyampai. Bila disuruh menyampai, sifat yang wajib mesti ada pada Rasul ialah menyampaikan. Tabligh. Tak boleh dia sembunyi. Mustahil kita terima kata Nabi Rasul ni menyembunyikan benda yang Allah suruh sampai. Tak boleh. Tak boleh kita terima. Tu. Lepas tu dia kata dia manusia, okey. Dan jika tiada, yakni kalau tiada disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu orang tu Nabi. Nabi ni seorang manusia dan diberi wahyukan kepadanya. Noktah situ, hak tu Nabi. Kalau tambah lagi, disuruh menyampaikan risalah ataupun syariat tersebut, maka hak tu tertuju kepada Rasul. Mudah ya. Maka dia kata, maka iaitu Nabi. Maka tiap-tiap Rasul itu Nabi dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Keluar kaedah. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi.
Tapi bukan semua Nabi itu Rasul. Sebab tu jumlah Nabi lebih banyak daripada Rasul. Tapi khilaf lah. Khilaf pendapat berapa jumlah Nabi. Kalau hak masyhurnya sekati 2 laksa 4,000. Sekati 2 laksa 4,000. Formula dia. Bukannya laksa Penang tu, bukan. Bukan sekati sekilo tu, bukan. Sekati tu satu. Sekati 2 laksa. 2 laksa 2. 2 lah 2. 4,000. 124,000. 2 laksa tu 20,000. Sekati 2 laksa 4,000. 124,000. Tu jumlah Nabi, pendapat pertama. Ada lagi pendapat lain. Pendapat mu'tamadnya tawakuf, tak tahu berapa jumlah. Sama juga jumlah Rasul. Jumlah Rasul khilaf. Ada kata 313. Ada kata 314. Ada kata 315. Pendapat yang mu'tamad tawakuf. Wallahu a'lam. Tak tahu berapa. Jadi setiap yang jadi Nabi itu tak mesti Rasul. Setiap yang menjadi Rasul pasti Nabi. Itu kaedah dia. Kemudian dikata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan Nabi itu a'am. A'am tu lebih umum. Nabi itu lebih umum lah. Sebab ada Nabi yang bukan Rasul, ada Nabi yang Rasul. Maknanya Nabi itu lebih umum. Dan Rasul itu akhas, iaitu lebih khusus. Kerana tidak ada Rasul di kalangan orang yang bila dikatakan Rasul, mesti Nabi. Tak ada Rasul yang bukan Nabi. Kalau Nabi, ada yang Nabi yang Rasul, ada yang Nabi yang bukan Rasul. Kerana tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Hanya setengah juga. Hanya Nabi itu separuhnya Rasul. Setengahnya Rasul. Tapi kalau Rasul, mesti Nabi. Tapi kalau Nabi, tak mesti Rasul. Tapi ada Rasul, ada Nabi di kalangan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi. Bukan setiap Nabi itu Rasul. Tapi Nabi, ada yang Rasul, ada yang bukan Rasul. Begitu. Habis. Dan syarat Rasul. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله